Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nafizah Syekh Abdul Arim akan membentangkan Appreciation of Islam the Educate Society from the perspective of Yusuf Al-Qaradawi. Di dalam kajian ini, kita akan melihat bagaimana seorang tokoh yang telah menjadi rujukan dalam masyarakat Islam iaitu Yusuf Al-Qaradawi tampil mengetengahkan pelbagai solusi yang segar, contemporary dan relevan kepada masyarakat dalam pelbagai bidang yang bertunjangkan dari pendidikan. Justru kajian ini akan menggunakan kajian kualitatif keperpustakaan yang akan menelusuri kitab dan karya beliau, menukilkan pendidikan alaf baru yang boleh dilihat terus relevan menepani isu dan masalah yang melanda. Siapakah Yusuf Al-Qaradawi? Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang cendekiawan Islam yang menguasai pelbagai bidang kepakaran. Perjalanan beliau dalam menjadi seorang ulama dan pakar rujuk dalam ilmu Islam sepanjang masa dilalui dengan penuh sabar, berliku dengan ujian. Dan semuanya ini adalah proses yang mematangkan dan membentuk pemikiran beliau dalam mengeluarkan sesuatu solusi kepada isu yang terus relevan. Beliau juga hidup dalam persekalaran hidup yang susah di kawasan kampung. Al-Qaradawi diberikan pendidikan yang baik sejak kecil. Beliau telah mula menghafaz Al-Quran seawal usia 5 tahun dan diberikan pendidikan formal di sekolah kerajaan serta pendidikan agama yang tidak formal di Al-Kitab. Hal ini menggambarkan bahawa Al-Qaradawi memenuhi kriteria yang baik sebagai seorang faqih yang mampu menggarap pelbagai disiplin ilmu sama ada bidang pelajaran akademik maupun pelajaran surat Islam yang sangat diperlukan oleh seorang faqih dalam memastikan pandangannya adil dan relevan dengan masyarakat. Dan kepakaran beliau dalam bidang fiqh tidak dinafikan lagi. Malah beliau telah memberikan banyak pandangan yang merangkumi dalam bidang agama, pendidikan, sosial, ekonomi, kenegaraan, politik dan alam sekitar. Beliau juga banyak melibatkan diri dalam bidang dakwah dan tarbiyah. Di Mesir, beliau melibatkan diri dalam gerakan Ikhwanul Muslimin dan peliputan beliau secara langsung dalam gerakan dakwah ini memberikan satu pemikiran pendidikan yang baik kerana beliau terkesan dengan pembawakan fiqh yang dekat dengan masyarakat awam. Bahkan beliau adalah tokoh terawal yang memperkenalkan fiqh taisir yang merupakan fiqh yang memudahkan masyarakat untuk terus mengenali dengan dekat dengan ajaran agama Islam dengan lebih baik. Antara sumbangan beliau adalah beliau telah menulis banyak buku-buku yang menjadi rujukan ulama dan juga masyarakat kini. Antara buku beliau adalah Fiqh Az-Zakat, Tafsir Al-Fiqh di Al-Muslim Al-Mu'asir, buku-buku dalam bidang Al-Quran, dalam bidang hadis dan juga surat. Beliau juga menulis Thaqafah Ad-Da'iyah yang membantu kepada pendakwah untuk bagaimana mereka ni menyediakan diri mereka berhadapan dengan masyarakat. Seperti yang dikatakan sebelum ini, beliau memperkenalkan fiqh taisir yang membolehkan masyarakat mengetahui dengan lebih dekat dan lebih mudah tentang Islam dengan lebih baik. Berbanding dengan sebelum ini, masyarakat merasakan bahawa perbincangan fikah ini terlalu dalam sehingga mengambil masa untuk mempelajarinya dan masyarakat menjadi mual sehingga mereka menjauhkan diri daripada Islam itu sendiri. Mari kita lihat bagaimana kita ingin menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku pada masa kini. Didapati bahawa banyak krisis dan isu yang melanda umat Islam ketika ini. Antaranya adalah masalah rumah tangga dan perceraian. Dan dilaporkan dalam berita bahawa perceraian dikatakan semakin meningkat. Bahkan boleh berlaku kepada masyarakat pada usia yang sudah tua. Kita melihat juga adanya masalah kesihatan mental dan kesejahteraan jiwa. Dan masalah ini sebelum ini tidak menjadi perbincangan kerana dia adalah satu benda yang tabu. Dan menyebabkan tidak diberikan pendedahan, malah memberi impak yang besarlah kepada masyarakat. Yang ketiganya adalah LGBT ataupun isu lesbian, gay, biseksual dan transgender. Dan
berdasarkan apa yang dilaporkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, mendapati trend golongan ini semakin membimbangkan. Walaupun Hamashok Sun ini bertentangan dengan undang-undang negara, bukan sahaja undang-undang jenayah syariah tapi undang-undang sivil, tapi masalah ini terus berlaku. Seterusnya, kita melihat kepada masalah akhlak remaja dan kebejahatan sosial. Dan kita tahu masalah ini sangatlah membimbangkan, di mana remaja yang terbabit dalam kes rogol, sumbang mahram dan penyalahgunaan dadah jumlahnya meningkat 19% berbanding tahun 2020, dan remaja yang terlibat ini adalah lingkungan usia 10 tahun hingga 18 tahun. Usia ini adalah fasa perkembangan keadaan dewasa dan perlahan daripada zaman kanak-kanak yang menimbulkan sikap ingin mencuba. Jadi jika ini tidak dipandang dengan serius, boleh menimbulkan lebih banyak masalah dan krisis pada masa hadapan. Seterusnya, masalah rasuah dan masalah integriti. Masalah ini membarah kebahagiaan pentadbiran dan negara, dan kita lihat berbagai kes jenayah membabitkan penjawat awam terutama yang bertugas dalam agensi penguasaan dilaporkan. Dilaporkan bahawa jumlah tangkapan membabitkan penjawat awam dari 3 tahap, iaitu kaki tangan sokongan, pegawai di peringkat profesional dan pengurusan tertinggi adalah 467 orang pada tahun 2020. Jumlah berkenaan menurun sedikit pada tahun lepas, iaitu 411 berbanding tangkapan orang awam, iaitu seramai 531 serta 436 masing-masing pada tahun 2020 dan 2021. Isu ini hendaklah disettlekan, diselesaikan, dan kita melihat sebenarnya apa yang perlu diberi perhatian adalah bermula daripada pendidikan. Bukan sahaja pendidikan di rumah dan di sekolah dan ketika kanak-kanak sahaja, tapi perlunya kerangka pendidikan Islam yang menyeluruh dan ditengahkan kepada masyarakat sedari awal agar tarbiyah Islamiah ini dilihat sebagai solusi yang relevan dalam menepani masalah yang berlaku bersesuaian dengan kaedahnya. Definisi kepada tarbiyah Islamiah. Definisi yang diberikan oleh melalui Yusuf Al-Qaradawi adalah, Yusuf Al-Qaradawi percaya bahawa pendidikan adalah cara yang berkesan untuk mengubah sebuah masyarakat serta membina masa depan dengan cara yang betul, sehingga pendidikan yang benar akan mencapai semua perubahan yang dicita-citakan. Pendidikan yang dimaksudkan adalah mencakupi seluruh aspek kehidupan sama ada akal, hati dan anggota badan, dan dimulakan dari dalam jiwa dan merubah sudut pandang dan cara fikir serta menjadikan seorang itu mengamalkan apa yang telah dididik. Pendidikan yang cuba diterangkumkan oleh Yusuf Al-Qaradawi adalah berdasarkan pengalamannya sejak kecil, dididik oleh ibu dan ayahnya, menuruti sumber sirah dan nas Al-Quran dan hadis, pengamatannya dalam melihat masyarakat dan dunia Islam serta pengalamannya bersama sebuah gerakan Islam yang terlibat dalam mendidik dan membentuk masyarakat. Yusuf Al-Qaradawi adalah merupakan seorang tokoh yang dinamik. Beliau telah mendatangkan satu bentuk kefahaman tarbiyah Islamiah yang lebih praktikal, menggunakan kaedah yang lebih membumi. Bahkan beliau bukan sahaja pakar dan menguasai sesebuah cabang ilmu agama, malah telah mengkaji dan menulis dalam pelbagai bidang sama ada terkait ilmu agama, pendidikan, sosial, ekonomi, kenegaraan, politik, alam sekitar dan banyak lagi. Beliau juga mentarbiah masyarakat dan menyatakan bahawa proses ini memerlukan masa yang panjang dan memerlukan kesabaran, ketahanan dan kasih sayang. So, Al-Qaradawi memahami bahawa kepentingan mendidik dan membawa umat Islam cinta akan ilmu dan kebenaran. Maka sebab itulah beliau membawakan masyarakat satu mengarang kepada masyarakat satu kitab yang berjudul Tasiat Al-Fiqh li Al-Muslim Al-Mu'asir untuk memberi gambaran tentang kemudahan dalam mempraktis ilmu ibadah berdasarkan hukum-hukum yang digariskan oleh para ulama supaya masyarakat akan lebih tertarik dengan ajaran Islam dan merasakan dia mudah untuk diamalkan. Selain itu juga Yusuf Al-Qaradawi ada menulis dalam bidang Al-Quran, Al-Hadis dan juga surat. Dan kitab-kitab ini berbicara seputar kaedah berinteraksi dengan Al-Quran, As-Sunnah dan karya-karya agung para ulama terdahulu. Sekiranya masyarakat celik dengan ilmu-ilmu ini, pasti dapat melahirkan individu Muslim yang lebih menghayati sumber juga agama Islam dan nilai murni dapat dibentuk. Beliau juga menulis buku yang membincangkan tentang keperluan seorang pendakwah atau pendidik mendepani cabaran menyampaikan risalah dan mendidik jiwa manusia.
So, buku yang bertajuk Thaqafah Adamiyah ini sememangnya bertepatan dan relevan dengan masalah yang timbul hari ini. Katanya, para pendakwa tidak boleh syok sendiri atau turun ke lapangan tanpa mempunyai sebarang kepakaran ataupun tools, terutama berhadapan dengan generasi baru yang mempunyai ciri-ciri karakter yang unik. Dalam bab politik dan kenegaraan, Yusuf Qaradawi juga menulis tentang sistem demokrasi, di mana beliau menyatakan bahawa sistem demokrasi tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Beliau berpendapat tidak wujud lagi istilah darah Islam atau darah hak pada hari ini. Juga jenis golongan kafir dalam sebuah negara. Beliau juga memberi syarahan dalam syarahan yang panjang dalam perihal jihad, di mana beliau ingin menjelaskan mafhum jihad yang sebenar yang perlu diperhatikan agama Islam tidak tersalah memahami dan akhirnya bertindak melakukan keganasan. Beliau juga mengajarkan masyarakat tentang prioriti dan keutamaan dalam melakukan sesuatu perkara. Beliau adalah seorang murabi, mufakir dan mujaddid pada zaman ini. Dan karya-karya beliau dan gagasan beliau kekal relevan sehingga ke hari ini. Kesimpulannya, kafahan Islam yang sebenar adalah bertunjangkan kepada agama dan sebuah tarbiyah Islamiah yang bersepadu. Hasil kajian mendapati pendekatan Yusuf Qaradawi meletakkan tunjang penyelesaian pada setiap masalah perlu kepada proses tarbiyah Islamiah yang berterusan dan diterapkan kepada setiap cabang ilmu yang lain, iaitu dengan meletakkan ruh Islam sebagai mendidik masyarakat. Sekian.